Bismillahirrahmanirrahim. Diberi PQ sama dengan 1/2 QS. Cari koordinat titik S. Okey, kalau kita tengok dekat gambar rajah ni, kita ada dua garis lurus PQRS dan juga RT. Lepas tu kita ada koordinat untuk P, untuk Q, untuk T. Dan daripada sini, daripada lakaran sudut yang dibagi ni, kita boleh katakan garis lurus PQRS ni berserenjang dengan garis lurus RT. Okey, dia kata PQ sama dengan 1/2 QS. Ni yang ada pembahagian nisbah tu. Kalau awak ingat awal-awal video itu kita ada buat yang X1 darab M tambah X2 darab N. Benda tu. Okay, so kita buat yang tu dulu. Bila dia kata PQ sama dengan 1/2 QS, mungkin ada yang tak nampak dia punya pembahagian nisbah tu. Tak apa, kita pindahkan QS ni ke sana. So dia akan jadi PQ per QS sama dengan 1/2. Jadi kesimpulan dia, PQ nisbah QS sama dengan 1/2. Okey, jadi cikgu lakarkan semula garis lurus PQRS tu. Cuma R tu cikgu abaikan sementara. Cikgu abaikan sementara sebab tak nak kacau. Takut kamu selaru ni. Okey, ni P cikgu. Ini Q cikgu. Ini cikgu punya S. Betul tak? Daripada gambar rajah yang dibagi, P, Q, S. Yang R ni cikgu ignorekan sementara. Okey, untuk soalan ni lah. Okey, P negatif 6, 1. Okey. P kita negatif 6, 1. Q kita adalah negatif 2, 3. Okey, negatif 2, 3. S kita yang kita nak cari. Okey, S kita adalah yang kita nak cari. Cikgu XY lah. Okey, XY. Okey, kita dah kata tadi pembahagian nisbah dia PQ 1 QS 2. So PQ 1 QS 2. Okey, yang mana satu ni cikgu nak buat sebagai cikgu punya M lah. Okey, yang dua ni sebagai cikgu punya N. Kalau M cikgu kat sini, titik yang luar ni, yang S ni automatik akan jadi cikgu punya X1 Y1. Okey, manakala titik luar yang sebelah sini yang jauh daripada N ni akan jadi cikgu punya X2 Y2. Okey, ingat bila nampak MN ni, motif kita adalah kita nak cari koordinat titik yang duduk belah dalam ni, yang Q ni. Cikgu dah tahulah cikgu, tak apa, kita buat je. Sebab nanti dia akan membantu kita untuk dapatkan koordinat S ni. Okey. Okey, jom kita tulis dia punya rumus balik. Rumus dia adalah X1 darab dengan M tambah X2 darab N per apa? M tambah N. Okey, koma Y1 darab M tambah Y2 darab N per M tambah N. Jangan lupa, koordinat mesti dalam kurungan. Okey, so cikgu gantikan X1 darab M. X1 cikgu memang tak tahu yang nak cari. M cikgu adalah 1. So dia akan jadi X1 darab 1 tambah dengan X2 darab N. X2 cikgu negatif 6, N cikgu 2. So dia akan jadi negatif 6 darab 2. Okey, per M tambah N. 1 tambah 2, 3. Koma. Yang Y pula, Y1 darab M. Y1 yang kita nak cari, darabkan dengan M. So dia akan jadi Y1 darab 1 tambah dengan Y2 darab N. Y2 cikgu adalah 1, N cikgu adalah 2. So 1 darab 2 per M tambah N, 3 lah. Okey, jangan lupa tutup kurungan. Sebab apa? Sebab koordinat. Betul tak? Okey, apa-apa pun darab 1 akan dapat nombor tu balik. So X1 lah. Okey, tolak 12 per 3, koma, ini pula akan jadi Y1 tambah 2 per 3. Okey, bila tengok macam ni, dah stuck, betul tak? Tapi jangan lupa, sebenarnya apa yang kita buat ni, rumus yang kita guna pakai ni adalah untuk mencari koordinat bagi titik yang duduk dekat belah dalam. Yang ni, titik ni, koordinat ni kita dah tahu, betul tak? Negatif 2, 3. So kita samakan sahaja. So dia akan jadi macam ni. X1 tolak 12 per 3, koma, Y1 tambah 2 per 3 sama dengan yang ni, koordinat yang ni yang duduk belah dalam tu kan, negatif 2, 3. Ini mesti ada antara kamu, ni sama macam video awal cikgu tu, sebab kamu dah nampak kan. Okey, boleh teruskan lah siapa dah nampak tu untuk soalan yang A lah. Untuk yang B dengan C tu, kita tengok sama-sama nanti. Okey, so yang ni belah X, so kita padankan dengan yang belah X ni. So dia akan jadi X1 tolak 12 per 3,
sama dengan negatif 2. Betul? Okay, padankan dengan ni. Sebab apa yang ni X, yang ni pun untuk yang X. Betul tak? Okay, so dia akan jadi, kita selesaikanlah X1 tolak 12 sama dengan negatif 6. So X1 sama juga dengan negatif 12, bila pindah jadi tambah. So negatif 6 tambah dengan 12, dia akan jadi 6. Betul ke? Betul, insyaAllah. Okay, lepas tu kita buat pula yang untuk Y. Okay, yang untuk Y ni, yang ni lah. So Y1 tambah 2 per 3 sama dengan 3. Okay, jangan silap padankan tau. Jangan pula kamu padankan yang ni dengan negatif 2, dah salah. Okay, so Y1 tambah 2 sama dengan 9. Jadi Y1 samalah juga dengan 7. Okay, apa benda yang X1 dengan Y1 ni cikgu? Jangan lupa balik. Cuba tengok apa yang kita lakar tadi. X1, Y1 kita mewakili koordinat titik S yang soalan nak tu. Jadi secara tak langsung, koordinat titik S kita, okay, koordinat titik S kita adalah pada 6, 7. Dah siap? Ini untuk A lah. Okay, seterusnya. Okay, S kita 6, 7 cikgu nak tulislah dekat sini 6, 7 sebab dah dapat kan. Okay, soalan yang B pula. Cari persamaan garis lurus RT. Okay, nak cari persamaan garis lurus, kita mesti tahu apa? Kita mesti tahu dia punya kecerunan dan sekurang-kurangnya satu koordinat pada garis lurus yang kita nak cari tu. Sekarang ni, garis lurus RT ni, koordinat kita dah ada. So dah lepas satu hal. Tapi kecerunan tak ada. Kecerunan tak ada. Okey. Sungguh pun kecerunan untuk RT ni kita tak tahu, tapi memandangkan garisan RT ni dia berserenjang dengan garis lurus PQRS ni, so kita boleh je cari kecerunan untuk garis lurus PQRS ni. Kemudian kita akan kemudian kita akan apply hukum kecerunan garis lurus yang berserenjang tu. Ingat lagi tak? Tak apa, kita buat dulu kita cari dulu kecerunan untuk garis lurus PQRS. Okey, cikgu dekat PQRS ni banyak, ada 3 koordinat yang cikgu dah tahu dia punya koordinat kan. So cikgu boleh pilih 2 koordinat yang cikgu nak. So cikgu pilih P dengan Q lah, senang. Okey, tak apa, cikgu buat P dengan S. P dengan S, cikgu buat P dengan S. Okey, yang mana P ni cikgu buat sebagai cikgu punya Allah, pen lain lah. Cikgu buat sebagai cikgu punya X1, Y1. Yang S ni cikgu punya X2, Y2. Okey, so ingat tau, cikgu nak cari kecerunan bagi garis lurus PQRS. Okey, apa rumus kecerunan? Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Cikgu contoh kat sini terus malah nak buat kat bawah lah. Okey, so dia akan jadi 7 tolakkan dengan 1 per 6 tolak negatif 6. Betul tak? Okey, ya, yang cikgu nak buat ni cari kecerunan kecerunan. Okey, so 7 tolak 1 6 lah. Okey, 6 tolak tambah, so 6 tambah 6 12. Okay, permudahkan dia akan jadi 1 per 2. Okey, 1 per 2 ni maksud dia kecerunan untuk garis lurus PQRS. Kita nak sekarang ni adalah kecerunan bagi garis lurus RT. Dan jangan lupa garis lurus RT ni berserenjang dengan PQRS. Jadi cikgu boleh je buat macam ni. Cuba buat sini kan. Kecerunan untuk garis lurus PQRS. Banyak betul. Jika didarabkan dengan kecerunan garis lurus RT, maka akan dapat negatif 1. Tadi kita dah kira 1 per 2, betul tak? Garis lurus kecerunan PQRS kan? So 1 per 2 darabkan dengan kecerunan garis lurus RT sama dengan negatif 1. Jadi kecerunan garis lurus RT akan sama dengan negatif 2. Boleh pindah-pindah biasa je. Okey, kecerunan garis lurus RT sama dengan negatif 2. Okey, cikgu labelkan. Okey, ni kecerunan untuk garis lurus RT negatif 2. Okey, dia minta cari persamaan garis lurus RT. Dah boleh cari dah sebab kecerunan dah ada, lepas tu koordinat pun dah ada. Okey, so cikgu tulis balik M negatif 2 dan koordinat untuk yang RT ni, yang satu ni, yang dekat T ni kan, 7 sifar, cikgu tulis balik So T 7 sifar. Okey, sekejap. T 7 sifar, M negatif 2 kan. Okey, yang ni cikgu akan bawa masuk dekat persamaan garis lurus yang Y sama dengan MX tambah C. Okey,
Sebab persamaan garis lurus ni lah bentuk dia, kan? Okey, ni akan jadi cikgu punya x, y. Okey, so cikgu gantikan. Dia akan jadi sifar sama dengan m negatif 2. X cikgu adalah 7 tambah c. Jadi sifar sama dengan negatif 14. Okey, tambah c. Jadi c sama dengan 14. Okey, dah dapat c, baru kita boleh lengkapkan kita punya persamaan garis lurus. Dia akan jadi y sama dengan negatif 2x tambah 14. Inilah dia kita punya persamaan garis lurus RT. Okey, belum settle lagi sebab masih ada soalan yang last tu. Kalau kamu perasan kan, dalam buku banyak tau dia punya rumus untuk garis lurus. Ada yang bentuk pintasan, betul tak? X per A tambah dengan Y per B sama dengan 1. Lepas tu ada pula rumus yang Y tolak Y1 sama dengan M buka kurungan X tolak X1. Betul tak? Ada pula rumus yang ni. Tapi kalau kamu perasan, cikgu banyak, boleh kata semuanya cikgu hanya menggunakan rumus Y sama dengan MX tambah C. Betul tak? Daripada satu rumus tu, cikgu dah boleh jawab semua soalan dah. Betul tak? Tak payah pernah hafal banyak rumus kan? Tapi kalau kamu hafal, kalau kamu kuasai, itu bonus lah untuk kamu. Okay? Untuk soalan C, cari koordinat titik R. Okey. Ni, dia nak kita cari koordinat titik R ni. Okey, kalau kamu perasan, R ni merupakan titik persilangan antara garis lurus PQRS dan garis lurus RT. Betul tak? Okey, dia adalah titik persilangan lah. Okey, jadi kalau kata titik persilangan, nak cari dia punya koordinat, kita kena buat apa? Persamaan serentak. Okey. Persamaan untuk garis lurus RT kita dah dapat. Persamaan untuk garis lurus PQRS kita tak buat lagi. So kita kena buat dulu. Tetapi satu benda yang pasti adalah kecerunan untuk garis lurus PQRS ni kita dah buat tadi. Betul tak yang ni? Kita dah buat tadi. Okey, so M sama dengan 1/2. Okey, sekarang ingat tak, sekarang ni cikgu nak buat persamaan garis lurus PQRS dulu. Okey, kena faham benda tu. Okey. Kecerunan dah dapat dah 1/2 untuk yang garisan PQRS. Koordinat cikgu nak ambil yang ni lah, 67. Okey, 67 Okey, so ingat apa yang cikgu nak buat sekarang adalah persamaan garis lurus PQRS. Dan cikgu dah pilih titik S tadi sebagai rujukan cikgu. 67 kan. Lepas tu kecerunan yang kita kira tadi 1/2. Betul tak? Okey. Apa benda cikgu nak buat ni? Nak cari persamaan dia lah. Persamaan garis lurus tu. Okey. Cikgu akan masukkan ke dalam persamaan Y sama dengan MX tambah C. Yang 67 ni cikgu punya X dengan Y lah. Okey. Sebab macam mana pun kita kena cari C dulu. Okey. So Y kita adalah 7. M kita 1/2. Okey. X kita adalah 6. Okey, tambah C. Okey, kadang-kadang ada student dia tersilap ambil M. Dia pergi ambil M yang negatif 2 yang kita buat yang lain kan. Sedangkan negatif 2 tu kecerunan untuk garis lurus yang lain. Tu benda-benda tu kena hati-hati lah. Okey. So 2 dengan 6 ni boleh potong. Okey. So 7 sama dengan 3 tambah C. Okey, so C sama dengan 7 tolak 3 4. Okey, so kita boleh cantikkan persamaan garis lurus ni. So dia akan jadi Y sama dengan 1/2 X tambah 4. Okey. Ini adalah persamaan garis lurus PQRS. Oh lah, cikgu dah tulis kat atas dah kan. Okey, tak apa. Okay, ini adalah persamaan garis lurus PQRS. Okey, sekarang cikgu dah boleh buat persamaan serentak, iaitu di antara persamaan garis lurus PQRS dengan persamaan garis lurus yang RT tadi. Okey, so yang ni cikgu anggap sebagai persamaan yang pertama lah. Okey, mana persamaan garis lurus yang RT tadi? Yang ni. Y sama dengan negatif 2X tambah 14. Okey, cikgu tulis balik cikgu copy paste. Okey, ini persamaan kedua. Okey, jangan lupa yang ini persamaan garis lurus PQRS, yang ni cikgu copy paste daripada persamaan garis lurus RT yang kita cari tadi ya. So kita buatlah persamaan serentak tu. Cikgu akan gantikan
persamaan kedua ke dalam persamaan yang pertama. Okey. Y sama dengan negatif 2x tambah 14 kan. Cikgu akan gantikan kat sini. Okey, sebab ni kan Y. So gantikanlah dengan Y ni. So akan jadi negatif 2x tambah 14 sama dengan 1/2x tambah 4. Okey. Setengah x ni cikgu pindahkan ke sana. Kita tekan je kalkulator. Negatif 2x tolak dengan 1/2x. Cikgu akan dapat negatif 5/2x. Okey, sama dengan 14 ni pindah ke sana, dia akan jadi tolak. So 4 tolak 14 dia akan jadi negatif 10. Okey, so x akan jadi kalkulator juga tekan je. Okey, cikgu akan dapat 4. Pindah-pindah ni biasa je lah kan. So x sama dengan 4. Okey, ingat koordinat mesti ada x, mesti ada y. So cikgu gantikan pula. Cikgu gantikan x sama dengan 4 ni ke dalam persamaan yang kedua. Inilah persamaan kedua ni kan. Cikgu gantikan y sama dengan negatif 2x tambah 14. Okey, tengok y sama dengan negatif 2x. X kita adalah 4 tambah 14. So y sama dengan negatif 8 tambah 14. So y sama dengan 4826. Okey, so 6. Y sama dengan 6. Okey, apa benda yang x sama dengan 4, y sama dengan 6 ni? Ingat balik, kita kan buat persamaan serentak. Betul tak? Iaitu persamaan serentak di antara garis lurus jauhnya. Di antara garis lurus PQRS dengan garis lurus RT. Jadi motif persamaan serentak ni adalah untuk mendapatkan koordinat bagi titik persilangan antara kedua-dua garisan, iaitu pada R lah. Jadi secara tak langsung kita dah menjawab soalan yang sini, iaitu jauh scroll ni. Okey, jadi maksud dia koordinat R adalah sama dengan 4, 6. Siap. Macam mana? Boleh? Panjang kan topik ni?